Assalamualaikum, selamat sejahtera kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi view aku punya video untuk kali ini. Agak lama jugalah. Agak lama juga aku tak upload apa-apa video dalam YouTube channel. Aku rasa dah lebih kurang dalam sebulan lebih dah untuk aku tak upload apa-apa video. Ini disebabkan oleh banyak reel yang dihantar kepada aku untuk aku servis. Jadi aku lebih fokuskan untuk menyelesaikan dulu reel yang customer hantar kepada aku. Dan barulah bila kita cari jugalah sedikit masa untuk kita buat review. Apa yang aku cuba sampaikan pada kali ini adalah perbandingan di antara high-end braking system yang terdapat pada model DC Shimano, iaitu model 4x8. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih detail lagi, aku nak maklumkan juga di sini kepada viewers yang mungkin baru sahaja, yang aku ada buat satu Facebook group. Nama sama seperti mana nama channel aku, List Goes Fishing. Dan sekiranya apa berminat untuk mendapatkan khidmat aku untuk buat servis reel, boleh join aku punya Facebook group dan boleh direct PM aku daripada sana lah. Dalam Facebook group juga aku selalu untuk berkongsi permasalahan yang aku jumpa semasa aku membuat reel servicing. Dan ada juga aku kongsikan cara-cara reel kita bekerja. Jadi aku jemputlah viewers baru untuk join aku punya Facebook group, supaya dalam tu kita akan buat sesi sharing lah berkenaan apa-apa saja permasalahan dengan reel kita. Yang pertama sekali lah, yang paling kiri sekali, iaitu ini adalah model Antares DCMD yang mana dikeluarkan pada tahun 2018. Dan yang tengah ni adalah Adsense DC. Adsense DC ni dikeluarkan pada tahun 2017. So yang paling lama sekali sebenarnya adalah daripada Adsense DC lah, diikuti dengan Antares DCMD. Dan yang agak latest iaitu daripada Antares DC 2021. Pada tahun 2022 juga ada dikeluarkan Antares DC, tetapi belum berkesempatan lagi untuk aku menerima reel daripada Antares DC 2022. Pertama sekali kita pergi dululah dengan Antares DCMD. Untuk model Antares DCMD ni aku tak pernah lagi buat review dalam aku punya channel YouTube. Jadi kat sini kita cubalah untuk membuat comparison di antara lontaran model yang menggunakan 4x8 braking system. Jadi kita nak tahu jugalah sejauh mana efisiensi dan juga sejauh mana jarak kas yang kita boleh dapat dengan kita menggunakan braking system DC 4x8. So model antara DCMD ni, ini bukan kepunyaan aku, ini adalah kepunyaan customer aku. Jadi aku dah siap servis reel ni. Jadi joinlah kita go through dululah antara DCMD. Antares DCMD ni dikeluarkan pada tahun 2018. So apabila keluar Antares DCMD pada tahun 2018 dengan design yang macam ni, yang nampak agak memang sesuai untuk kegunaan game-game yang lasak. Dan kategori reel untuk Antares DCMD ni bagi aku ia lebih sesuai untuk kita gunakan game yang menggunakan rod medium ke atas. Didatangkan dalam satu ratio saja, iaitu 7.8:1. Dan bearing yang didatangkan untuk model Antares DCMD adalah 10 ball bearing plus 1 one way bearing. Untuk kita access braking system kita, so ada lever lock dekat sini. Jadi kita switch tu dan kita boleh access lah kita punya braking system. Untuk Antares DCMD ni, kita punya side plate ni memang akan melekat pada kita punya body lah. So dekat sini kita akan ada beberapa mode, iaitu sekarang ni aku pada mode P, iaitu PE. Yang mana kita ni lah, kebanyakan angler-angler di Malaysia banyak menggunakan braided line. So kita boleh switch kepada P. Kalau untuk NM ni, NM ini adalah kepada monofilament. Kalau kita nak menggunakan mainline daripada monofilament, so kita boleh switch kepada NM. F adalah untuk sekiranya kita menggunakan fluorocarbon. Dan XB ini adalah untuk monster drive mode, yang mana kita menggunakan heavy lure, contoh semacam 40 gram ke atas. So kita boleh switch kepada XB untuk kita membuat lontaran dengan baik. Selain daripada mainline selection, ada juga switch pada bahagian sisi kita. So kalau kita tutup ni, kita akan ada minimum hingga maksimum, iaitu mempunyai 8 kekuatan lah untuk kita laraskan bersesuaian dengan cara casting kita. Okey, jadi kita timbang dulu Antares DCMD. Dan berat dia adalah lebih kurang dalam 232 gram. Walaupun bentuk dia nampak seperti macam berat, tetapi bagi aku 232 gram tu adalah normal punya berat untuk kita punya reel. Untuk kita nak access kita punya spool, satu permasalahan yang terdapat untuk model 4x8 ni adalah kita terpaksa membuka 3 skru pada bahagian kita punya reel.
Okey. Lepas kita dah buka 3 skru ni, baru kita boleh akses kita punya spool dekat dalam. Okey. Untuk model Antares DC MD ni, dia punya ball bearing ada pada kita punya spool lah, berbeza dengan Shimano yang lain. Yang mana model Shimano yang lain kebiasaannya tidak mempunyai bearing pada kita punya spool. Okey, kita timbang dulu berat spool bersama dengan bearing. So berat spool untuk DC ni adalah 18.6 gram. Jadi tidaklah begitu ringan kalau kita nak bandingkan dengan spool yang tidak menggunakan DC system. Kalau model MGL kebiasaannya lebih kurang dalam 13-12 gram macam tu saja. Tapi oleh kerana terdapat magnet kekal pada kita punya spool, jadi berat dia adalah agak sedikit lebih berat kalau nak dibandingkan dengan spool yang biasa. So 18.6 gram. Kalau kita perhatikan pada dalam untuk kita punya reel, ada terdapat spring loaded dekat situ. Jadi spring tu adalah untuk menekan kita punya pada bahagian kita punya bearing supaya pergerakan spool kita tidak begitu wobbling apabila kita membuat cast. Ini dia tidak didatangkan dengan drag clicker. Jadi untuk model Antares ni kebiasaannya tidak mempunyai drag clicker. Dan kalau kita refer pada Shimano punya website, Antares DCMD ni adalah saltwater fine, jadi boleh digunakan untuk bermain saltwater. Tetapi macam biasa jugalah, sekiranya kita menggunakan untuk saltwater fishing, lepas kita balik tu make sure kita kena pastikan tidak terdapat apa-apa air garam yang melekat pada kita punya reel, kerana air garam memang akan menyebabkan hakisan yang agak ketara jugalah pada kita punya cosmetic reel. Untuk spool capacity Antares DCMD, kalau kita refer pada website Shimano, sekiranya kita menggunakan 14 LB, kebiasaannya dirujuk kepada penggunaan monofilament. 14 LB monofilament, jarak yang kita boleh spool masuk dalam kita punya reel adalah lebih kurang dalam 120 meter. Jadi agak sedikit terhad juga, tetapi bagi aku 120 meter adalah lebih daripada cukup untuk kita menggunakan semasa kita casting. Okay, next kita pergi pula kepada AdSense DC 2017. Jadi 2017 AdSense DC keluar dahulu sebelum Antares DC MD. Dan kalau kita compare design untuk kedua-dua reel ni adalah sebenarnya memang sama sahaja. Cuma beza pada finishing kita punya reel, yang mana untuk Antares DCMD dia punya color adalah lebih glossy, dan kalau untuk AdSense DC dia lebih kepada matte color. Kalau kita tengok dia punya spesifikasi untuk AdSense DC ni adalah sama seperti mana Antares DC, dan ratio yang dikeluarkan untuk model AdSense DC ni juga adalah 7.8:1 sahaja. Dilengkapi dengan 10 biji ball bearing dan juga satu anti reverse bearing. Cuma untuk model AdSense DC ni, dia punya drag power dia agak sedikit lebih rendah, iaitu 4.5 kilo sahaja. Cara kita nak access dia pun masih lagi sama seperti mana antara DCMD, yang kita ada level kat sini. So untuk braking system hampir sama juga seperti mana antara DCMD. Kita mempunyai 4 selection lah pada kita punya reel. Tapi di sini akan ada sedikit special dekat pada bahagian kita punya 4x8 braking system, iaitu ada tertulis di situ AdSense Tune. Kita akan ada di sini adalah mode F, iaitu untuk fluorocarbon, dan kemudian diikuti dengan N untuk nylon. P adalah untuk kita menggunakan braided line ataupun PE, dan ada juga terdapat XP punya mode pada kita punya reel, dan itu adalah untuk kita membuat long cast dengan menggunakan PE ataupun braided. Kita timbang dulu AdSense DC 2017. Macam tadi kita gunakan Antares DC lebih kurang dalam 232. So untuk model AdSense DC agak sedikit lebih ringan, lebih kurang dalam 7 gram macam tu saja, iaitu lebih kurang dalam 225 gram. So kalau kita nak access kita punya spool, kita kena buka lah 3 skru pada bahagian kita punya reel untuk kita access masuk dalam kita punya spool. Okey, untuk berat spool AdSense DC, spool dia agak sedikit lebih kecil lah kalau kita nak compare dengan antara DCMD tadi. Kita timbang untuk berat spool AdSense DC, so lebih kurang dalam 19 gram. Agak sedikit sajalah perbezaan di antara AdSense DC juga dengan Antares DCMD. Tidak terdapat spool tension knob pada bahagian kita punya sebelah star drag kita ni. Tapi kalau kita nak mengubah kekuatan spool tension knob, kita bolehlah mengetatkan pada bahagian sisi kita punya braking system. Okey, yang terakhir sekali adalah daripada Antares DC 2021. Dia dah ada sedikit penukaran dekat pada bahagian handle dan juga start drag.
juga ada bahagian tension knob dekat sebelah star drag kita ni. Untuk model Antares DC21 ni, ia didatangkan dalam 3 variant, iaitu 5.6 ratio, 7.4 dan juga 7.8. Untuk model yang ada pada tangan aku sekarang ni adalah model HG, iaitu ratio 7.4 1:1. Ia mempunyai 11 biji ball bearing plus 1 anti-reverse bearing. Dan maximum drag adalah lebih kurang dalam 5 kg. Kalau kita lihat pada Antares DC21 ni, F untuk fluoro masih sama lagi, P untuk PE ataupun braided line, N untuk nylon dan juga X adalah untuk extreme long cast. Dan ada juga terdapat switch untuk kita memilih kekuatan kita punya braking system. Okey, untuk model Antares DC yang telah ditukar handle, star drag dan juga dia punya tension knob adalah lebih kurang dalam 220 gram sahaja. Dan cara untuk kita access pada kita punya spool masih lagi sama seperti mana Essence DC dan juga Antares DC. Tapi untuk model 21 ni hanya terdapat 2 skru sahaja. Kalau nak dikomparekan dengan model yang sebelumnya tadi, ada 3 skru. Di model ni ada 2 skru sahaja. Untuk model Antares DC21, spool yang didatangkan adalah spool daripada MGS Spool 3 dan tidak terdapat bearing pada bahagian kita punya spool. Okey, untuk model Antares DC21 agak sedikit sajalah, 1 gram lebih ringan kalau nak dibandingkan dengan Essence DC dan juga Antares DC. So berat dia adalah 17 gram sahaja pada spool Antares DC21. Jadi seterusnya kita nak buat comparison lah. Jarak kas di antara ketiga-tiga reel ni, dan lure yang aku gunakan adalah 28 gram. Juga mainline yang aku gunakan adalah 20 lb daripada Sufix. Dan rod yang aku gunakan adalah 6 kaki 6 panjang, The Bon Voyage. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok pada Antares DC MD 2018. Yang pertama sekali kita nak test Antares DC MD. Yang mainline selection aku letakkan pada P. Dan die braking aku gunakan nombor 2. Rod yang aku gunakan adalah Bon Voyage, panjang 6 kaki 6, 4 section. So lure yang aku gunakan adalah 28 gram. Mainline yang aku gunakan adalah 20 lb. So jadi kita tengok, kita try cast menggunakan Antares DC MD. Kita try cast yang pertama. Balingan kita buat santai-santai je lah. Okay, cast yang pertama. Okey, cast yang pertama aku dapat 38 meter. 38 meter, balingan santai . Okey. So cast yang kedua. Okey. Okey. Cast yang kedua aku dapat 42.6. 42.6 meter. So kita try cast yang ketiga. Cast yang ketiga aku dapat 39.3. Okey. Untuk Antares DC MD, jarak terbaik yang aku dapat adalah lebih kurang dalam 42.6 meter. Seterusnya kita pergi pula kepada Essence DC 2017. Jadi kita tengok Essence DC 2017 adakah lebih jauh sedikit ataupun sama sahaja dengan jarak untuk Antares DC MD. Okey, kali ini kita cuba Essence DC. So Essence DC model 2017. So mainline yang aku gunakan adalah 20 lb. Dan reel yang aku gunakan adalah Essence DC 2017. Rod yang aku gunakan adalah daripada Bon Voyage 664. Dan lure yang aku gunakan adalah 28 gram. Jadi jom kita try tengok jarak cast untuk Essence DC 2017. Kita try balingan yang agak santai sedikit. Line selection yang aku gunakan adalah P. Dan die braking yang aku gunakan adalah nombor 2. Kita try cast yang pertama dengan menggunakan Essence DC.
Okey, kas yang pertama aku dapat 47 meter. Okey, kita try kas yang kedua. Okey, kas yang kedua aku dapat 49.2. Okey, kita try kas yang ketiga. Okey, kas yang ketiga aku dapat 46.1. Okey, kalau kita tengok untuk Xsense DC, jarak kas dia sentiasa melebihi daripada 40 meter untuk setiap kas. Dan jarak yang terbaik yang aku dapat untuk Xsense DC 2017 adalah lebih kurang dalam 49.2 meter. Jadi kita tengok juga antara DC 21, adakah jarak kas dia adalah lebih baik berbanding dengan antara DC MD dan juga Xsense DC 2017. Okey, jom kita tengok. Okey, kali ini kita try antara DC 2021, antara DC HG. So mainline yang aku gunakan 20 LB. Rod yang aku gunakan adalah daripada Bon Voyage 6x6 4 section. Dan mainline selection yang aku gunakan untuk test adalah pada mode P, iaitu polyethylene ataupun kita panggil braided line. Dan dial yang aku gunakan adalah nombor 2. Load yang aku gunakan adalah 28 gram. Jadi kita tengok berapakah jarak untuk kas menggunakan Antares DC HG 2021. So, kas yang pertama aku dapat 42.6 meter. Jadi kita test kas yang kedua. Kas yang kedua aku dapat 46.9. Lebih kurang dalam 47 lebih kurang. Okey, kita test kas yang ketiga. Test yang ketiga aku dapat 42.6. Jarak setiap kas yang aku lakukan, aku sentiasa mendapat 40 meter ke atas. Dan jarak terbaik yang aku dapat adalah 46.9 ataupun lebih kurang dalam 47 meter. Okey, jadi selesailah untuk kita buat test kas pada kali ini. Dan kalau kita tengok di antara ketiga-tiga reel ni, yang terbaik jaraknya adalah daripada Xsense DC. Okey, jadi sekian itu sajalah perbandingan jarak kas di antara ketiga-tiga reel daripada Antares DC MD, Xsense DC dan juga Antares DC 21. Jelas, yang terakhir sekali kita akan pergi kepada kekurangan pada kita punya reel. Okey, kita pergi dulu dengan Antares DC MD. Antares DC MD ni bagi akulah, dia punya kekurangannya adalah daripada segi design reel itu sendiri. Dia punya bentuk dia agak sedikit nampak lebih besar, membuatkan reel ni nampak lebih berat. Yang lain-lain bagi aku jarak kas dan juga dia punya braking power dan juga braking efficiency adalah cukup terbaik lah. Kita pergi pula untuk Xsense DC 2017. Bagi aku kekurangan untuk Xsense DC 2017 adalah daripada kapasiti mainline yang tidak terlalu banyak. Daripada segi design dan juga daripada segi braking power, bagi aku sama juga seperti mana antara CMD. Bentuk reel Xsense DC ni lebih nak menampakkan kepada reel ini agak sedikit berat dan juga besar. Kekurangan dia adalah daripada drag power. So drag power dia adalah antara yang paling rendah lah di antara ketiga-tiga reel ni. Sebenarnya drag power dia adalah 4.5 kilo saja. Jadi ada sedikit lah kekurangan untuk Xsense DC ni. Tetapi apa kelebihan yang ada untuk Xsense DC, dia dilengkapi dengan drag clicker untuk Xsense DC 2017. Yang terakhir sekali lah kita pergi kepada Antares DC 21. So Antares DC 21 ni aku cuba juga untuk mencari apa-apa kekurangan pada reel ni. Tetapi apa yang aku rasa kekurangan untuk reel Antares DC 21 ni adalah daripada segi dia punya warna dia.
Dia punya warna dia yang chrome. Kalau kita tengok warna untuk Antares DC, warna chrome ni memang cantik lah bagi aku, memang cantik. Tapi cuma masalah dia adalah ia mudah meninggalkan kita punya thumbprint pada bahagian kita punya reel. Jadi apabila kita sentuh saja memang akan melekat lah kita punya cap jari di merata-rata kita punya reel ni. Jadi aku rasa setakat itu sahaja dulu untuk video kali ni. So 3-3 reel ni adalah 3-3 reel yang baik, reel yang bagus. Kalau kita tengok model Antares DC21 ni nampak lebih kecil kalau nak dibandingkan dengan model Essence DC dan juga Antares DC MD. Tetapi sebenarnya dia punya panjang untuk reel ni adalah sebenarnya lebih kurang sahaja. Cuma design untuk Antares DC21 ni agak nampak sedikit lebih kecil dan juga compact. Okeylah, aku rasa setakat itu sajalah perkongsian jarak khas untuk model 4x8 daripada Shimano. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.